Assalam dan selamat sejahtera. Saya Adam Tahir. Pada video kali ini saya akan kongsikan kepada kawan-kawan semua cara yang lebih berkesan untuk mengekalkan nilai wang kita, ringgit Malaysia dan kuasa belinya. Jom. Okey. Kenapa ini terjadi? Pada tahun 2000, kita ada RM50, kita boleh beli satu troli barang-barang. Tapi pada tahun 2010 dengan RM50 yang sama, kita hanya boleh beli setengah troli saja. Dan saya tak tahu bila ada RM50, kita hanya boleh beli satu dua barang saja di dalam troli. Iaitu sekarang. Dan kenapa ini terjadi? Ya, mungkin kerana inflasi. Inflasi meningkat setiap tahun. Kalau kita lihat dekat sini pada tahun 1970, dengan RM1 yang kita ada, kita boleh minum 4 orang. 4 cawan teh O. Pada tahun 1980, RM1 boleh minum 2 orang. Pada tahun 1990, RM1 hanya boleh minum seorang. Dan hari ini, RM1 tak dapat nak beli pun 1 cawan teh O. Ya, mungkin dapat setengah cawan. Ataupun dapat cawan saja. Jadi bila nilai RM berlawan dengan kuasa beli, lihat. Mereka bertumbuk, berlawan, bergomol. Jadi siapa yang parah? Siapa yang parah? Kita lah. Ya. Kita sebagai pengguna yang menjadi mangsa. Jadi walau di mana sekalipun kita menyimpannya, wang kita ni, nilai dan kuasa belinya pasti menyusut. Tak kiralah kita simpan dalam dompet kita ke, atau kita simpan di dalam peti besi yang sangat selamat ke, atau kita simpan di bank. Sama ada dalam simpanan tetap ke, simpanan akaun simpanan ke, dalam unit trust ke, pasti menyusut. Kenapa? Kerana ia dimakan oleh toyol halimunan yang bernama inflasi. Tetapi saya nak kongsi sesuatu. Emas sebenarnya boleh mengekalkan nilai dan kuasa beli. Mari kita lihat ya, bandingan kuasa simpanan emas pada tahun 2004 hingga tahun 2019. Pada tahun 2004 ni, sebuah kereta ini Myvi ini berharga RM45,000. Dan kalau kita tukar RM45,000 ni kepada emas dengan harga RM40 segram pada masa itu, kita dapat 1,125 gram emas. Dan pada tahun 2019, nilai RM45,000 ini telah menjadi RM208,125. Kerana 1,125 gram emas ini telah meningkat. Kerana harga emas telah meningkat dari RM40 menjadi RM185. Dengan duit yang sebanyak RM45,000 ini ditukar menjadi emas, dan emas itu bernilai, meningkat nilainya, maka boleh beli hampir 5 biji kereta pula. Ini lihat bagaimana duit ni bukan makin berkurang, tetapi ia makin bertambah. Maksudnya nilainya bukan saja kekal, tapi kuasa belinya bertambah. Okey. Selepas 1,500 tahun atau 15 abad, kuasa belinya tetap sama. Apa maksudnya ni? Mari kita lihat. Ya. Pada zaman Rasulullah SAW dahulu, 1,500 tahun dulu atau 15 abad dulu, seekor kambing ya boleh dibeli dengan 1 dinar. Harganya 1 dinar. Dan pada zaman kita hari ini, seekor kambing masih lagi kita boleh beli dengan 1 dinar juga. Nilainya tetap sama. Jadi bermaksud, walaupun sudah 1,500 tahun, tetapi nilai yang disimpan di dalam emas ini, kuasa belinya tetap sama. Ya. Oleh itu, marilah kita tukarkan wang kita, ringgit Malaysia ni, menjadi emas. Dan ada 5 kelebihan menyimpan emas ini. Jadi kalau kita lihat, emas adalah simbol kekayaan sebenar.
harga emas sentiasa meningkat saban tahun. Tiada aset lain yang boleh menandingi keistimewaan emas dan emas tidak boleh dicipta dan sukar diperolehi. Dan emas tidak seperti nilai wang kertas yang dikikis oleh kadar inflasi. Sekarang mari kita lihat jenis emas yang ada di pasaran. Yang ini emas perhiasan. Emas perhiasan ni ada susut nilai atau spreadnya 25% ke 30%. Maksudnya bila kita beli, nilainya terus menyusut 25% ke 30%. Yang ini pula adalah emas pelaburan. Ya. Jongkong ke, gold bar ke, dinar ke. Emas pelaburan ada juga susut nilai atau spreadnya dari 10% ke 20%, bergantung kepada saiz atau beratnya. Ya, lagi kecil, lagi besar spreadnya. Dan yang terkini, yang terbaru adalah emas digital, yang mana susut nilai atau spreadnya hanya sekitar 7% sahaja. Ya, ingat, susut nilai atau spread adalah nilai yang jumlah yang akan berkurang daripada aset kita ini. Jadi kita kena fikir betul-betul nak beli yang mana, emas yang mana. Ya, kita nak pindahkan kita punya ringgit menjadi emas, tapi emas yang mana. Okey, jom kita lihat dulu. Spread atau susut nilai adalah segala kos yang terlibat dan termasuklah juga margin keuntungan, ya, daripada harga London Metal Exchange atau harga asas. Telah dimarkupkan kos ini untuk dijual di pasaran. Ya, mari kita lihat, ini adalah contoh-contoh harga-harga emas yang dalam bentuk fizikal, iaitu emas pelaburan. Di sini kita ada 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram. Dan inilah harga jual, dan ini harga beli balik atau buyback. Dan kalau kita lihat spread dan persennya, untuk 1 gram, harga pasaran adalah RM344.73 segram. Tetapi harga setelah susut nilai atau harga buyback atau harga dia beli semula, RM243.41. Maksudnya kalau kita beli hari ini, besok kita nak jual, inilah harganya. Ya. Dan berapa ada beza? Susut nilainya RM101.32, lebih kurang 41%. Kita kena tengok betul-betul, kena kira. Ini 5 gram, ya. Spreadnya RM352.14, 29%. Ini yang 10 gram, ya, ada beza RM308.90, 12.5%. Yang ini 20 gram, RM568.36, iaitu 11.5% spread dia. Yang ini 50 gram, RM1,315.89. Spreadnya beza, iaitu 10.5%. Ya. Lagi besar, lagi kurang lah. Okey. Jadi inilah fakta emas digital yang perlu kita tahu. Urusan semua dibuat secara online di dalam akaun maya seperti online banking. Di backup dengan emas fizikal yang disimpan di tempat yang selamat. Di sini disimpan dalam peti besi yang besar di satu vault, ya. Dan harga per gram lebih murah dari harga emas fizikal. Tadi harga emas fizikal 1 gram hampir RM350, tetapi kalau emas digital 1 gram cuma RM264. Sekitar perbezaan hampir-hampir RM80 lebih, ya. Sebab itu kita kena pilih emas digital sebab harga per gramnya lebih murah dan spread atau susut nilai lebih rendah, sekitar 7% saja berbanding susut nilai emas 1 gram yang hampir 41%. Ia boleh dijual, ditukar menjadi emas fizikal dan dipajak, secara online. Dan semua urusan jadi mudah hanya di hujung jari. Risiko menjadi lebih rendah. Tiada lagi masalah kecurian atau keciciran dan senang untuk kita menguruskan. Segala maklumat tersimpan di dalam akaun secara online. Ya, hanya di hujung jari, buka handphone, buka WhatsApp atau buka apps atau kita buka kita punya web, kita dah boleh dapat semua maklumat. Dan tiada had limit ataupun syarat minima. Boleh bermula dengan RM10. Jadi, untuk dapatkan emas digital yang legal dan patuh syariah, sila hubungi kami. Jadi, inilah maklumat yang saya ingin sampaikan bagaimana untuk mengekalkan nilai ringgit dan kuasa belinya. Jika berminat, sila hubungi siapa yang berikan video ini kepada anda. Bye!